Ada orang dia cerdik. Dia tahu orang tertentu ni aku kena hati-hati. Berdasarkan dengan orang lain dia tak macam tu. Dia boleh tengok kes. Ada orang dia tak boleh. Semua orang dia buat macam tu. Semua orang dia macam tu. Akhirnya dia keseorangan. Ada kes-kes macam ni. Hati-hati ya. Ada orang pula mental habit dia lain. Mental habit dia adalah too careful. Obsessive thoughts kan. Dia bila dah tangkap satu point tu, dia susah nak hilang kan. Sampai bawa ke tidur, bangun pagi, bila mandi, dia susah nak buang benda ni. Dia boleh je berhenti, tapi dia kata, saya bila fokus on something, saya akan shut down from everything else. That's not a good habit. You have to be careful. Sebab bila you dah kahwin, you ada keluarga, you cannot do that. Sebab lelaki, dia kadang macam tu. Bila dah fokus on something, lupa apa berlaku sekeliling dia. Saya pernah ada keadaan macam tu dulu. Bila saya dah, kita buat kerja kita nak masuk kita main bad cave kan. Bad cave kita. Sampai kita lupa kadang-kadang. If you were to do that sejak muda, sampai lepas kahwin nanti susah nak tukar. Nanti bila orang kacau kerja you get agitated. Sedangkan kadang-kadang you ada tanggungjawab you kena buat. So, kita nak kena belajar, okay, aku ada kerja, kena letak timing. Habis timing ni, that's it, I have other work to do. Jangan sampai aku tak selesai, aku kena fokus. Tak boleh macam tu. But it depends on the urgency of your work lah kan. Okay. So mental habit. Okay, saya tak nak drag panjang sangat isu ni kan. Ni dah jadi cerita lain pula nanti kan. Tapi saya just nak kasih tip umum saja ya. Bio, psycho, social. Social. Sekarang ni saya nak bawa statistik. Ni baru keluar tadi. 500,000 kanak-kanak di Malaysia ada mental health problem. Dan bila baca artikel tu, saya bila tengok topik saya dah tahu. Saya dah teka. Bukan saya bijak, tapi kita ada pengalaman. Kita dah boleh agak. Ni pasal apa ni? Okay, you all agak pasal apa? What is the main cause? Yang dinyatakan sendiri oleh okay, sekejap. Saya nak check artikel tu balik. Ni dalam Buletin TV3 Agak-agak. Punca dia apa punca dia? Antara faktor menyebabkan ramai kanak-kanak terjebak dengan isu kesihatan mental adalah disebabkan kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa atau penjaga. Mereka ada katanya mereka ada masalah termasuk dari kalangan keluarga B40 yang kadang-kadang emak dan ayah terpaksa keluar bekerja, mereka ditinggalkan di rumah, ataupun ada juga faktor-faktor dari sudut yang ke arah remaja, ni ada masalah relationship dan sebagainya. Tapi tengok ini Dr. Zaliha Mustafa sendiri yang cakap, Menteri Kesihatan. That means that is the number one factor. I mean, saya rasa para ustaz-ustaz kita dah lama cakap benda ni. Bahkan ulama' satu dunia. Bila kita tengok the traditional family structure is the best. What is the traditional family structure? Man goes to work, wanita manage the house. Itu traditional family structure yang terbaik. Now sekarang we have this problem. Nak buat apa? Kita dah akui. Akhirnya dah ada pengakuan. Budak-budak ni perlu ada mak dia dekat rumah. Ataupun salah seorang. Perlu ada mak atau ayah yang fokus kepada anak-anak ni. Sekarang macam mana? Tuntutan ekonomi tidak mengizinkan perkara itu. Sekejap. I know this is not an easy economic problem. Tetapi, bila the wave of feminism yang datang daripada barat ini, kita tengok. Dia seolah macam offer kepada this economic tycoon sedunia ni cheap labor. Sorry to say, wanita masih dibayar rendah globally berbanding lelaki. Betul tak? Satu dunia, lelaki punya bayaran masih lebih tinggi daripada perempuan. Kalau dulu, these corporations, of course, dia orang nak perempuan bekerja sekali. The more manpower they have, better for them. Tapi traditional people, Christians, Muslims, kita jaga. Kita kata, no. My children needs the mother at home. Bukan semua orang nak kena kayakan ekonomi. We are not homo economicus. Betul? Some people think that we are homo economicus.
our main identity is to, for the economy. Tapi dia lupa, ekonomi bagus, tapi keluarga berantakan, anak-anak ada mental health problem, ada toll tak for the country's economy? There will be a toll. So kita nak kena fikirkan balik, macam nak bawa balik ibu-ibu kita ke rumah. Kalau ketua-ketua kita jujur untuk menyelesaikan masalah ni, bring back our mothers home. Susah lah macam tu, pekerja kurang, lepas tu gaji suami macam mana, tak cukup. I don't know, I don't have a solution to this. Tetapi kalau kita nak tengok long term kesejahteraan, prosperity yang long term, kita kena korbankan pekerja-pekerja wanita ni supaya mereka kembali ke rumah dan naikkan sikit gaji lelaki. Sebab selagi benda ni tidak berlaku, wanita akan terpaksa keluar bekerja. Siapa yang minda dia asyik, tapi ekonomi down, awak tak cerdik. Kalau awak tak cerdik, awak tak layak menjadi ketua. Sebab institusi keluarga ni akan memastikan negara ini atau negara mana-mana pun dalam dunia ni kekal stable. You kaya sekalipun, keluarga berantakan, orang dah tak nak kahwin, tak nak ada anak, macam nak sustain negara? Lepas tu kahwin, dah ada anak, tak ada orang nak jaga. Allah bagi anak dekat you hantar orang lain jaga. Bagi yang tak mampu, I'm not talking about you. Saya dah ulang benda ni banyak kali, sebab bagi saya ini benda besar. Baca surah An-Nisa, baca hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ar-rajulu ra'in ala ahli baitih, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Nabi dah kasi job scope, gender roles yang very clear cut. Semua orang pemimpin, Nabi kata. Lelaki adalah pemimpin kepada seluruh keluarga dia. Wanita adalah pemimpin kepada rumah suami dan anak-anak dia. Nampak tak? Beautiful. That's why we say Islam is perfect in that sense. Tapi bila datang homo economicus ini, datang feminis ini, yang menganggap mereka hanya boleh dimuliakan apabila gaji mereka setaraf dengan lelaki, kerana mereka melihat nilai diri mereka berdasarkan kewangan, aset lelaki lebih besar, ataupun aset lelaki ni besar, saya pun nak besar macam lelaki, barulah saya jadi mulia. Kalau wanita menilai kemuliaan diri mereka berdasarkan kewangan mereka, maka mereka lah orang pertama telah menghina diri mereka sendiri. Kita menilai seorang wanita kerana peranan dia yang besar dalam membesarkan seorang manusia. Kita semua adalah hasil tangan seorang wanita. Yes, we may not bring millions to countries, tetapi seorang wanita yang stabil, yang ada waktu, yang dedicated to the family and to the house, dia boleh memastikan the stability of the husband psychology and also the children. Betul? Lelaki yang mungkin tak keruan, pulang kepada pangkuan isteri dia boleh tenangkan lelaki itu. Anak-anak yang tidak keruan, pulang ke rumah, ditenangkan oleh ibu. Tapi bila ibu itu tidak ada di rumah, nak balik kepada siapa? Wanita tidak mahu memainkan peranan mereka, menjadi lebih masalah. Kata itu tradisional, ni zaman dah berubah. Yes, zaman dah berubah ke arah lebih teruk, bukan ke arah lebih baik. Kalau ke arah lebih teruk, kenapa kita nak kejar jalan itu? Kalau ke arah lebih baik, then everyone should follow. Tapi no, we are not going towards that direction. Okay? So, saya mengharapkan kita mai berperanan. So, the third one is social. Biopsychosocial. Social ni perhubungan. Kita tak faham kadang-kadang kenapa kita ada mental breakdown. Trust me, look around, mesti ada some social problems. Mesti ada hubungan yang terputus. Mesti ada kasih sayang yang diharapkan tak dapat. Mesti ada kasih sayang yang tidak diberikan. Mesti ada kekurangan di situ dan di sini. Mesti ada kezaliman yang seorang ayah buat pada anak, ataupun ibu kepada anak, ataupun anak kepada mak, yang sehingga membuat satu tekanan psikologi. So check balik benda ni. And the last one is, of course, some people will put it last one, I will put it the first one, spirituality. Hubungan kita dengan Tuhan. Kepercayaan kita kepada makna kehidupan. Kemana manusia akan pergi selepas mati. Adakah di sana balasan yang setimpal dengan apa yang manusia buat dan apa yang menimpa manusia? Kalau ada benda ni, insya-Allah immune system tu lebih teguh. Bukan nak kata 100% takkan kena. Boleh kena, tetapi chances small.